Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Ya Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa surau yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita pada malam ini dianggap dan dihitung sebagai taman daripada taman-taman syurga. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan keberadaan kita dalam majlis ini dijadikan Allah sebagai sebab untuk kita semua dikurniakan oleh Allah dengan ketenangan, kedamaian, kesehatan dan keafiatan, serta diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk bala dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah taala pertemuan kita malam ini adalah menyambung apa yang telah kita mulakan daripada tadabbur suratul Fatihah. Nak masuk bulan kedua dah je. Okey, nak masuk bulan kedua dah. Kita masih berada dalam suratul Fatihah yang sambungan kita pada malam ini insya-Allah taala adalah pada ayat Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu dah masuk dah. Tapi dah habis ke tak? Tak habis kan? Okey. Jadi insya-Allah taala sama-sama kita melihat dan merenung daripada awal tadabbur suratul Fatihah secara ringkas. Suratul Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku membaca ayat ini Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kepujian, iaitu apa jua bentuk pujian yang baik, segala-galanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Allah ada satu jawatan, satu tempat, satu kedudukan yang takkan ada siapa pun selain Allah ada kemampuan seperti itu. Apa dia? Rabbul Alamin. Mentadbir dan mengurus seluruh alam. Kuatnya, kuasanya, ilmunya,
apa kita panggil, dalamnya dan detailnya pemerintahannya bukan memerintah manusia, bukan memerintah jin, bukan memerintah pokok, bahkan seluruh yang ada di alam ini berada dalam urus tadbir Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan itu tak ada siapa yang sepertinya. Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang mulia dan baik yang dipanggil sebagai Asma'ul Husna. Yang Asma'ul Husna ini nama besar, nama yang agung, nama yang tinggi, dan mintalah kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Minta kepada Allah sesuai dengan namanya, sesuai dengan permintaannya. Kalau kita nak minta kepada Allah Ta'ala dengan rezeki, kita sebut Ya Razzaq, Ya Basit sebagai contoh. Kalau kita berada dalam keadaan sukar dan susah contohnya, kita minta kepada Allah Ta'ala Ya Wasi', wahai yang meluaskan. Kalau kita berada dalam keadaan sakit, kita sebut Ya Syafi, wahai yang menyembuhkan. Kalau kita berada dalam keadaan takut, kita sebut Ya Qahhar, wahai yang maha perkasa. Begitu. Tuan-tuan, minta dan sebut sebenarnya ianya didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak perlu menjerit pun, kerana Allah Ta'ala maha mendengar apa yang ada dalam hati, apatah lagi kalau kita ungkapkan dengan lidah. Baik, tuan. Ar-Rahman Ar-Rahim kita bahas panjang dah, panjang dulu. Okey, kita ulang nanti kan tak habis pula ayat kita. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Malik. Kalau yang pertama tadi mulakan dengan nama Allah, yang kedua kita kenal Allah siapa, yang ketiga kita kenal sifat Allah, yang keempat kita semua kena maklum dan tahu selepas kehidupan dunia ini ada satu lagi kehidupan, namanya alam akhirat. Alam akhirat yang kita akan jumpa nanti, yakin kita akan jumpa, pasti kita akan jumpa. Hari itu tidak ada siapa pun yang memiliki apa-apa kuasa dan pengaruh atau mandat untuk buat apa yang dia nak. Pada saat itu hanya Allah dengan perintahnya. Hatta nak bercakap, boleh tak saya nak cakap, itu pun kena dengan izin. Punya kuasanya manusia pada waktu itu. Walaupun ketika di dunia mereka adalah penguasa yang besar, orang kaya yang hebat, pembela, penguacara dan sebagainya. Tetapi ketika di akhirat nak bercakap ya, tidak, boleh tak, pun dengan izin. Takut, manusia takut. Saat itu hanya Allah yang berkuasa. Tuan-tuan, Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, ayat ini menanamkan kepada kita, tuan-tuan, hidup kita tidak terhenti dengan apa yang kita ada. Sebab itu tuan-tuan kena bersyukur menjadi orang Islam. Tuan-tuan, banyak tak masalah sekarang ni? Banyak masalah? Oh, Ajiwan, banyak masalah dia ni. Burung puyuh tak bertelur lah. Kan? Macam-macam. Banyak, tuan-tuan. Lagi masalah ekonomi negara, tuan-tuan. Keadaan meruncing. Kan? Politik tak stabil. Dah Sabah nak pergi Melaka pula. Dah Melaka, entah kata persekutuan, macam-macam lah, tuan-tuan. Suasana penyakit daripada China 1 juta kena balik, tuan-tuan, COVID contohnya. Lepas tu ada yang nak datang Malaysia pula lagi. Masalah banyak, tuan-tuan. Orang hilang kerja banyak, sakit banyak, sihir penyihir banyak. Oh, tuan-tuan, masalah banyak, ada je masalah. Tapi kita cuba fikir, kalaulah hidup kita cuma dekat dunia, kita akan tertekan dengan masalah dunia. Betul tak? Kita boleh kuat sebab apa? Sebab kita tahu kalau macam mana pun masalah ada banyak dekat dunia ni, berakhir dengan mati, habis semua. Habis semua dah. Kita akan hidup baru di sana. Dan hidup baru di sana tertakluk kepada apa yang baik kita buat di sini. Tuan-tuan, orang yang tak percaya akhirat, hidup dia macam mana? Kalau dia kena buang kerja, dia rasa dah tak ada apa dalam hidup ni. Sebab bagi dia, hidup dunia ini segala-galanya. Dia tak ada hidup lagi lepas tu. Tapi orang Islam dan orang yang beriman meyakini selepas dunia ini adanya akhirat. Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Dan akhirat itu jauh lebih lama daripada dunia. Akhirat itu jauh lebih kekal daripada dunia. Sebab itu kita ada kekuatan. Jatuh, bangkit balik. Sakit, kuatkan semangat balik. Ada masalah, hadapi terus. Selama
tidak rugi akhirat kita. Tuan-tuan, ini kekuatan orang Islam, tuan-tuan. Kenapa orang Islam boleh bermatian? Tak kisah mati. Kerana dia tahu dia akan hidup kekal di akhirat. Sebab itu, tuan-tuan, tahu adanya akhirat motivasi besar bagi orang yang beriman untuk dia terus maju ke depan. Tuan-tuan ingat? Baik. Seterusnya, ayat yang ke Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita dulu dah sebut dah, tuan-tuan, perkataan iyyaka maknanya apa? Hanya kepadamu ya Allah. Dan tuan-tuan kita sebut kalau tak baca sabdu bunyinya apa? Ya maknanya apa? Matahari. Jadi tak boleh macam tu. Maknanya salah dan lari. Dan saya sebut juga dulu, tuan-tuan, kenapa sebut hanya kepadamu dulu. Tak sebut ya Allah kepadamu kami sembah. Faham tak maksudnya? Kenapa tak sebut kami sembah kepadamu, tapi sebut kepadamu kami sembah? Ingat tak? Masya Allah. Betul tak? Bila sebut dia dulu sebelum perbuatan, maknanya mengkhususkan hanya untuk dia perbuatan itu. Yang ingat, tuan-tuan, saya bagi contoh. Okey, saya bagi air ini untuk tuan. Boleh jadi saya bagi juga untuk orang lain. Tapi kalau saya katakan hanya untuk ajuan air ini, dan air ini takkan saya bagi kepada orang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Artinya tidak ada penyembahan yang akan ditujukan melainkan hanya kepada Allah. Ini ikhlas, ini tauhid. Dah, benar. Tuan-tuan, bermula satu benda yang paling asas bagi setiap orang Islam dan orang yang beriman, iaitu pengabdian dan penyembahan kepada Allah. Tuan-tuan, sembah ni apa? Penyembahan ni apa? Penyembahan tu apa? Macam tuan-tuan nak fahamkan sembahan. Bismillah. Sesuatu yang dipuja boleh, cantik tu, tuan-tuan. Sikit lagi. Tuan-tuan perasan tak? Kalau saya tolong mak saya angkat beras, adakah itu bentuk penyembahan? Jawapannya tidak. Penyembahan ni, tuan-tuan, satu perilaku yang tertentu. Kenapa buat macam tu? Kerana dia diperintahkan oleh satu kuasa. Dan kita buat tu, tuan-tuan, dia, faham tak? Dia bukan macam kita minum air, ini satu benda. Kenapa minum air? Sebab nak hilangkan dahaga. Okey. Kenapa tolong mak angkat? Kerana nak mudahkan urusan dia. Kenapa masak? Makan. Tetapi tuan-tuan buat satu perbuatan yang tuan-tuan bukan tak tahu, kadang-kadang tak tahu pun kenapa. Maksudnya, kenapa buatnya begini? Tetapi kerana dia diperintahkan caranya begitu, ritual dia panggil, maka itu penyembahan. Tuan-tuan, tadi kan kita sembahyang. Tuan-tuan sembahyang macam ni. Kenapa gini? Kenapa tak gini? Kenapa tak gini? Aerobik. Sujud kepada gitu. Kenapa melentang terus tangannya? Kerana bentuk perbuatan itu disuruh oleh Allah dengan cara yang itu, yang kita pun tak tahu kenapa macam ni, kenapa begini. Tapi kerana nak sembah, caranya macam tu. Faham tak? Ritualnya macam tu. Faham tak maksudnya apa? Maka kerana Allah meminta kita menyembahnya, dan persembahan itu dilakukan buat tanpa kita apa, kenapa disuruh macam ni, kita buat begini. Tuan-tuan, itulah sembah. Sembah ni, tuan-tuan, kita boleh umpamakan macam kita ni bila melakukan kita buta. Allah Ta'ala suruh pergi haji dekat Mekah. Tuan-tuan, kalau nak lagi cantik, tuan-tuan boleh pergi haji dekat mana, tuan? Dekat IOI City Mall. Kan bangunannya lagi lampu-lampu. Tetapi kerana perintah datang ke Mekah, perintah datang ke Mekah, tawaf pusing macam tu, pusingnya macam tu. Lepas tu lawan jam, kenapa tak boleh ikut arah jam? Itulah namanya ritual. Ritual yang disuruhnya begitu. Dan kita pun taat, kita pun buat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buat, apa tuan-tuan dapat? Pertama, perbuatan itu namanya taat. Satu bab pahala. Tetapi tuan-tuan tengok, ibadah itu bila dia buat, dia akan sampai satu peringkat yang paling tinggi. Peringkat itu namanya apa? Peringkat paling tinggi. Peringkat itu namanya apa?
wa iyyaka nasta'in. Faham tak Juan? Juan cuba fahamkan Juan. Kita sebagai orang Islam, benda paling asas kita kena buat sembah. Kan? Kalau kita baiki sembahan kita, betulkan ibadat kita, baiki puasa, zakat, haji, zikir, baiki, baik. Lama-lama kita punya jiwa akan meningkat, naik sampai ke satu tahap yang paling tinggi. Iyyaka nasta'in. Penghambaan yang betul akan lama-lama membawa seorang itu kepada penyerahan dan minta pertolongan yang tulus kepada Allah. Faham tak maksudnya? Tuan-tuan, kita pergi dekat part kedua. Wa iyyaka nasta'in. Apa makna wa iyyaka nasta'in, makcik? Tak tempat tu terjemahannya. Dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sampai ke tahap akidah, pegangan hati kita punya pergantungan dalam apa je benda, kita pergi dekat Allah dulu. Wa iyyaka nasta'in. Faham tak? Dia kalau dia nampak suami dulu ke, ayah, mak dulu ke, tuan-tuan, dia belum betul-betul jitu dia punya hati dia. Tapi tuan-tuan, nak sampai ke tahap yang paling tinggi itu, yang tawakalnya kepada Allah, mintanya kepada Allah, cintanya kepada Allah, dia tahu Allah bagi manfaat, bagi mudarat, itu tahap yang sangat tinggi. Dia berjalan dengan ibadah, naik sampai nasta'in. Hari ini tuan-tuan perasan tak? Bila kita ada masalah, kita akan pergi kepada asbab masalah dulu. YB mana YB? YB tolong YB? Tuan-tuan dulu. Kan? Ketua kampung, tak dulu, mak, ayah ni macam mana ni nak pesen, dia akan pergi situ. Tuan-tuan, bukan kata salah, tetapi tuan-tuan boleh tengok bagaimana tahapan hati tuan-tuan untuk dia punya pergantungan kepada Allah, mintanya kepada Allah. Yang lain asbab kecil yang menyusul selepas itu. Faham tuan-tuan maksud saya? Tapi tuan-tuan, hati tuan-tuan sekarang ni tahapannya bagaimana? Tawakalnya tinggi, pergantungannya tinggi, tuan-tuan. Itu juga muhasabah untuk diri saya. Tuan-tuan tahu tak? Di antara iyyaka na'budu, yang tadi namanya sembahan tadi kan, dia nak sampai kepada peringkat tertinggi iyyaka nasta'in, disyarahkan oleh ulama. Daripada na'budu nak sampai nasta'in, disyarahkan ulama sebanyak 2 jilid kitab. Faham tak tuan? Faham makcik? Faham tak? Daripada na'budu yang paling bawah tu, nak sampai kepada nasta'in yang paling tinggi tu, nak sampai tu, disyarahkan ulama peringkat-peringkatnya nak sampai nasta'in, 2 jilid kitab. Punya banyaknya peringkat daripada bawah kita sembah Allah, hati kita macam ni, naik makam kedua, naik ketiga, keempat, kelima, keenam, turun sampai ke puncaknya, nak syarahkan peringkat itu 2 jilid. Namanya Manazilus Sa'irin Fima baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama kitab dia boleh tingkatan-tingkatan orang yang berjalan menuju Allah di antara kedudukan iyyaka na'budu sampai kepada iyyaka nasta'in. Haji Wan, kalau buka kitab tu, Haji Wan, saya ada kitab tu 2 jilid tu. Kalau buka kitab tu, dia akan sebut selepas na'budu ada makam namanya makam, contohnya tuan, makam sabar. Dah berjaya, dia akan naik makam syukur. Dah berjaya, dia akan naik makam tawakal. Dah berjaya, dia akan naik makam redha. Dah berjaya, dia akan makam ini. Tu makam tu punya banyak tu. Nak sampai nasta'in tu 2 jilid. 2 jilid baca pun tak habis. Apa tak lagi nak naik? Nak baca tu mula habis nak naik. Tuan-tuan, sebab itu hadirin semua, perjalanan menuju Allah ni tuan-tuan, jalannya agak panjang. Ada orang yang dapat shortcut, ada orang jalan bertatih. Sebab itu makcik, saya ingatkan diri saya dan kita semua, jangan pernah berhenti untuk terus meneroka jalan menuju Allah. Kerana jalannya panjang, jalannya banyak, nak sampai lagi dekat, lagi dekat, lagi dekat. Jalannya panjang, tuan-tuan jangan rasa cukup dah. Dah pergi kuliah, dah belajar, dah cukup dah. Belum, tuan-tuan, kita nak naikkan makam kita tu lagi dan lagi dan lagi. Sangat tinggi, sangat jauh. Sangat jauh, tuan-tuan. Dan kedudukan tu sangat banyak. Ranjaunya pun banyak, Haji. Mungkin dah sampai tingkat 5. Digoda, jatuh balik tingkat 2. Naik lagi sampai tingkat 7.
Okey, tergoda lagi, jatuh tingkat 5 balik semula. Buat lagi taubat, naik balik semula. Tuan-tuan, nak sampai kepada darjat itu, sampailah bila kita dapat maqam yang kuat, tuan-tuan. Hati kita kuat, iman kita mantap, takwa kita terhias, tuan-tuan. Itulah sifat golongan muhsinin. Semoga Allah jadikan kita di kalangan mereka. Amin ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan tengok, sekarang saya nak balikkan semula, tuan. Iyyaka na'budu, sembahan kan? Sembahan ini fizikal, betul tak? Sembahyang, puasa, zakat, haji. Nasta'in, minta tolong. Minta tolong kat mana? Minta tolong. Tempat minta tolong tu kat mana? Minta tolong kepada Allah. Tempat minta tolong tu kat mana? Na'budu, amalan fizikal. Nasta'in, amalan hati. Kita minta, ya Allah, bantulah ya Allah. Kan dekat hati. Betul tak? Kan? Jadi na'budu amalan fizikal, nasta'in adalah amalan hati. Apa maknanya, tuan-tuan? Berjalan menuju Allah itu dengan dua benda. Satu fizikal, tuan-tuan pergi datang sembahyang, datang kuliah fizikal, tuan-tuan pergi umrah fizikal, pergi tunaikan haji fizikal, nanti tuan-tuan buat dakwah, edarkan tu flyers pamphlet tu, kan? Ni nak raya Cina ni, tuan-tuan boleh buat dah ni. Kan flyers tu, tuan-tuan, kan? Nak buat tu, itu amalan fizikal. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, ada satu ibadah namanya amalan hati. Amalan hati macam mana, Jiwan, contohnya? Contoh amalan hati? Bolehlah. Contoh amalan hati? Amalan hati ni, tuan-tuan, banyak. Dan banyak masjid surau belajarnya amalan fizikal je. Amalan hati ini redha, tawakal, syukur. Entah, redha, tawakal, syukur, ikhlas. Kan? Serahkan kepada Allah, cinta. Entah, benci kepada kemungkaran. Itu semua amalan hati. Semuanya dekat hati. Dan itu adalah amalan. Orang kita banyak sangat fokus kepada amalan anggota dan fizikal, dan kadang-kadang terlupa hati ada amalan. Tuan-tuan keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya Allah, aku serahkan, keluar ni jadi apa? Serahkan. Tengah serah tu, itu sedang beramal, dapat pahala. Tuan-tuan kena, saya pun tuan-tuan bukan tak sihat. Tadi sampai tu pening kepala rasa, ya Allah. Tapi redha lah, tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi. Ubat kita, usulkanlah minum air pun semua, tapi Allah redha. Kita berusaha untuk redha. Redha tu amalan hati. Kan? Bulan ni contoh kereta terlanggar pula tu, kena bayar dekat ownernya berapa ratus? 700. Keluar, alhamdulillah, kereta je yang remuk, orangnya semuanya sihat. Syukur pada Allah Ta'ala. Contohnya begitu, tuan. Tengok anak-anak masih sihat, masih baik, syukur pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, syukur tu amalan hati. Ramai orang memfokuskan amalan fizikal dan terlupa amalan hati. Tuan-tuan tahu tak, Sayyidina Abu Bakar punya amalan dengan Sayyidina Umar, siapa lagi banyak? Atau Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Darda, siapa lagi banyak? Boleh jadi amalan Abu Darda secara fizikal lebih banyak daripada Sayyidina Abu Bakar. Boleh jadi. Tetapi Abu Bakar telah mengatasi semua para sahabat. Kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Dengan amalan hati. Nabi SAW sebut, kata Nabi SAW, bukanlah Abu Bakar itu melebihi kalian dengan banyak puasa, atau banyak solat, atau banyak sedekah. Itu pun paling banyak, tuan-tuan, sebenarnya. Bukan itu, tapi Sayyidina Abu Bakar yang tu pun banyak dah. Satu ketika, tuan-tuan, Nabi tanya, siapa hari ini yang tahajud bangun malam? Sayyidina Abu Bakar angkat, Sayyidina Umar pun angkat. Yang diangkat, angkat. Siapa yang hari ini baca Quran? Yang diangkat, angkat. Sayyidina Abu Bakar pun angkat. Tuan-tuan, Nabi ada tahu sesi tanya sahabat, buat tak buat ni? Okey. Kemudian dia, siapa yang hari ini ziarah orang sakit? Sayyidina Abu Bakar angkat, Sayyidina Umar angkat. Siapa hari ini solatkan jenazah? Sayyidina Abu Bakar angkat, orang lain tak angkat. Siapa hari ini hantar jenazah pergi kubur? Sayyidina Abu Bakar angkat, yang lain tak angkat. Abu Bakar melebihi kalian dalam amalan. Amalan fizikal pun dia lebih dah sebenarnya. Tapi Nabi pernah sebut, tapi Nabi pernah sebut, tuan-tuan, bukanlah Abu Bakar mengatasi kalian dengan banyaknya solat, ataupun sedekah, ataupun puasa, tetapi apa yang ada di dalam hatinya yang sangat kuat.
daripada cinta Allah, cinta Rasul, utamakan Allah, Rasul, iman, yakin yang luar biasa. Jadi tuan-tuan, kita sama-sama tuan-tuan dengan ayat ni ajarkan kepada kita untuk kita tengok amal kita satu lagi. Selain amal fizikal, kita ada amal hati. Amal hati itu untuk kita baiki dan tingkatkan perbuatannya. Semoga Allah taufikkan kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambung ayatnya. Ayat ke berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum saya masuk ayat seterusnya, tuan-tuan perasan tak? Iyyaka na'budu. Na'budu maknanya apa? Na'budu maknanya apa? Kami sembah. Nasta'in, kami minta pertolongan. Kenapa kami tak saya? Ayah, kenapa ramai? Makcik semayang tahajud ramai ke seorang? Seorang? Kenapa tak baca kami juga? Nama nasta'in. Faham tak? Ayat tu sebut kami minta sembah, kami minta tolong. Tak sebut saya sembah, saya minta tolong. Kan? Tuan-tuan, inilah dalil pada menunjukkan orang Islam dan umat Islam itu adalah umat yang berjamaah dan tidak boleh duduk seorang-seorang. Jangan duduk seorang-seorang dan tak boleh duduk seorang-seorang juga. Tuan-tuan datang ni, inilah jamaah. Dan Islam mengajarkan tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kita ni hidup jangan suka menyendiri seorang-seorang. Bahaya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata apa? Syaitan itu dekat dengan orang yang sendirian. Kalau dia berdua, lagi jauh syaitan. Kalau dia bertiga, lagi jauh syaitan. Kalau dia berempat, lagi jauh syaitan. Kalau lagi ramai, lagi jauh syaitan. Nah, ada seorang budak perempuan ni, ialah kadang-kadang dia sakit. Saya kata kat dia kata, makcik, kahwinkan tu anak sihat insya-Allah. Betul kan? Kan? Betul tuan, dia nak kahwinkan baru tunang. Dia kata, Ustaz, baru tunang nak berdua dah nampak sihat dah. Tengok, tuan. Syaitan dia akan lagi jauh bila berdua. Orang lelaki jangan buat pasal pula, tuan. Dah ada dua dia, Ustaz. Kalau gitu, Ustaz, kena. Dah lah sensasi cerita tu sekarang. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian. Nampak tak? Jadi itu wafil isnaini ab'ad. Kalau dua lagi banyak jauh. Kalau tiga lagi jauh. Maknanya kalau lagi ramai jamaah dan kumpulan itu, tuan-tuan berada dalam kumpulan itu, syaitan lagi jauh daripada. Sebab itu hidup mesti berjamaah, jangan seorang-seorang. Jangan menyendiri. Dalam kampung tu di rumah, surau tak pergi apa, campur tak ada. Jangan. Kenapa makcik? Sebab setiap orang yang beriman ada cahaya masing-masing. Tuan-tuan, saya datang ni tuan-tuan, mungkin cahaya saya datang tadi malam. Malam saya bercahaya. Jumpa Haji Syukur, dapat sikit cahaya dia. Salam Haji Wan, lekat sikit cahaya dia. Salam Pak Bilal, lekat sikit cahayanya. Cahaya saya jadi kuat. Hidup kita berjamaah, kita kuat, saling tampung menampung. Tapi kalau seorang-seorang, walaupun cahaya kuat, sekali kena serang dengan syaitan, gelap terus. Sebab itu nak kena berjamaah. Sebab itu digalakkan bagi orang lelaki sembahyang berjamaah di masjid, dan bukan bagi orang perempuan. Tapi boleh juga datang, cuma keutamaan bagi lelaki. Kenapa lelaki? Kerana orang lelaki datang, dia akan bawa cahaya jamaah yang dapat tadi. Balik ke rumah, jumpa isteri dapat yang ada pada suami. Betul tak? Masalahnya orang lelaki ni tak pergi masjid, tak pergi surau, bawa balik apa kat rumah? Nampak kan? Anak-anaknya nak dapat apa daripada ayah dia? Nampak? Sebab itu orang lelaki bila datang masjid, datang surau, pergi, dia datang balik tu bawa cahaya. Masuk rumah tu dengan cahaya. Anaknya dapat cahaya ayah dia. Isteri dapat cahaya ayah dia. Nampak tak? Sebab itu kena datang masjid, kena datang surau. Dalam jamaah itu tuan-tuan ada banyak kebaikan. Okey, jemaah ni bukannya majlis surau tuan. Kat luar pun tak apa. Tuan-tuan ada kelab dakwah, ada kelab itu dan sebagainya. Semua orang yang beriman memiliki cahaya masing-masing.
Beriman insya-Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini menandakan orang Islam mesti hidup berpasukan, mesti hidup berjamaah, jangan hidup sendirian, aku saja. Dia kaya, dia aku cukup, tak payah ya, jangan. Itu bukan sifat orang yang beriman. Kena wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan, ayat ni maknanya apa? Ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus. Makna apa? Itu tu apa? Frasa tu namanya apa? Ha? Frasa tu maknanya apa? Tunjukkan kami jalan lurus. Doa. Daripada ayat 1, 2, 3, 4 ada doa tak kat situ? Mana? Tak. Itu pernyataan. Hanya kepada engkau kami sembah. Kan pernyataan. Hanya kepada engkau. Yang minta doa, ini je ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, makcik ni. Kalau ada rotan, saya rotan nak makcik. Okay. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ini satu-satunya doa dalam suratul Fatihah. Tuan-tuan, dalam Quran banyak tak doa? Banyak. Banyak. Ada Rabbana atina fid dunya, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana innana amanna, Rabbana innaka, kan? Macam Rabbighfirli, Rabbi zidni ilma. Doa kan macam-macam kan? Banyak kan doa? Dalam banyak-banyak doa. Dalam Fatihah, doa ini yang disematkan dan diabadikan dalam suratul Fatihah. Faham tak? Doa banyak, tapi Fatihah memilih doa. Dalam Fatihah tu ada doa ini. Tak ada dalam Fatihah doa Rabbi zidni ilma. Tak sebut dalam Fatihah Rabbana atina, Rabbana hablana. Tak. Yang ada ihdinas siratal mustaqim. Kenapa tuan-tuan? Apa tuan-tuan boleh belajar daripada doa itu? Ihdina maknanya tunjukkan kami, hidayahkan kami. Bukan hidayah hanya Tuan Haji ya. Anak ini hidayah. Okey. Apa makna dengan hadirin semua? Tuan-tuan, kalau kita dapat semua yang kita nak dekat dunia ni, tetapi kita tak dapat hidayah sahaja, tidak ada apa erti kepada semua yang ada tadi. Cik? Kebun ada banyak, harta ada banyak, pangkat pun tinggi, anak pun ramai, cucu pun ramai, bini pun ramai, kereta pun banyak. Semua ada. Tetapi orang itu tak ada hidayah. Tak ada hidayah. Tak ada Islam. Tak ada iman. Tak kenal Allah. Tak ada rasa nak solat. Tak ada rasa nak zakat. Tak ada rasa nak puasa. Tidak ada erti semua yang dia ada. Ertinya, punca segala kebaikan itu adalah hidayah. Hidayah. Benda yang paling besar, yang paling penting dalam segala-galanya adalah hidayah. Untung siapa dapat hidayah? Anaknya hidayah. Jadi nak cari isteri namanya hidayah. Atau ada anak namanya hidayah. Saya ada hidayah. Itu hidayah orang, tuan-tuan. Ni hidayah yang masuk ke dalam hati. Tuan, hidayah iaitu Allah lorongkan dalam hatinya, dibukakan orang ni nak percaya Allah, nak percaya Islam, nak percaya iman. Tuan-tuan, nanti kita buat kerja dakwah. Tuan-tuan nak sebarkan pamphlet kan? Saya bawa dah pamphlet tu. Kan? Ada kat luar tu pamphlet tu. Siapa nak bawa masuk, dia masuk, tuan-tuan. Kan? Banyak tuan-tuan saya bawa satu beg tu. Berat tu. Tuan-tuan. Kan? Dan kita boleh bawa, tengok dalam pamphlet nanti ada banyak versi. Maksudnya ada satu tentang siapa itu Nabi Muhammad SAW. Pamphlet ambil kan boleh? Tolong kat bawah. Sebelah penapi air. Tuan dah ambil kan. Sebelah penapi air tu. Ya. Okey, saya bawakan banyak tuan, dan dekat saya ada banyak lagi, dan kereta tu ada sekotak lagi tuan. Okey, semuanya free tuan-tuan, dan tuan-tuan adakan free. Bilal nak angkat pun berat tuan. Nak jatuh tu. Terima kasih. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Tuan, ini yang kita janjikan. Contoh tuan-tuan Ini satu bundle tuan. Ini
Bahasa Mandarin ni ada dua bahasa. Saya bagi dua bahasa. Satu Mandarin, satu English. Okey, kalau English tuan-tuan bagilah yang agak nampak ada pendidikan sikit kan. Okey, Mandarin. Tajuk dia ni tentang 5 rukun Islam. Okey, 5 rukun Islam. Bukan. Yang ni kalau nampak yang ni, ini tentang nabi-nabi. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa. Ini sangat sesuai bagi kepada orang Kristian. Kenapa? Kerana dalam nabi yang ada ni ada satu nabi dia, Nabi Isa. Bila dia baca, wah, Jesus, dia pun baca. Rupanya dia tahu Jesus dan Nabi Muhammad inilah sama jawatannya. Jadi dia akan rasa bersalah kalau tak beriman dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, ini satu bundle ni nanti bagi-bagikan. Saya tak apa. Kalau tak saya tuan-tuan, nanti saya bagi satu form. Form tu tuan-tuan isi, dia letak percuma kat rumah. Yang kedua, yang ni pun dalam bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Nanti tuan-tuan boleh edarkan banyak tuan-tuan tentang 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang orang kadang-kadang tak faham, tak tahu. Dia ingat kalau masuk Islam ni sunat. Masuk Islam sunat. Orang sembahyang apa Jumaat kumpul ramai-ramai ni kan, dia tak tahu. Ini akan menerangkan. Tuan-tuan, kita merdeka 60 tahun lebih, 65 tahun lebih kurang tuan-tuan. Masih ada orang bukan Islam yang tak tahu hari Jumaat tu adalah hari sembahyang, yang buat apa dalam tu. Ada student saya tanya, student saya Muslim dia tanya. Dia kata yang kumpul ramai-ramai Jumaat tu buat apa? Buat apa? Saya kata hari itulah hari akan orang Islam dapat ingatan balik semula. 6 hari, hari Jumaat satu hari, akan ada orang akan bagi ingat benda penting dalam Islam. Apa. Nampak tuan? Okey, yang ni pun penting tuan. Tuan-tuan, yang ni sangat penting bagi orang yang sedang tercari-cari makna hidup. Okey? Adakah semua agama sama? Kalau orang kata, semua agama sama ke? Tuan-tuan, ini akan menjawab persoalan tersebut. Okey, dalam bahasa Mandarin pun tuan-tuan nanti boleh gunakan. Macam-macam tuan, banyak. Yang ni sangat bagus bagi kepada orang bukan orang Kristian. Tajuk dia Muslim Love Jesus. Orang Islam cinta Nabi Isa, Jesus. Okey, bila dia baca dia kata, oh ya ke? Orang Islam pun percaya Jesus. Dia pun akan mula tertarik dan akhirnya dia akan fikir banyak kali. Rupanya Nabi Isa membawa ajaran yang Nabi Muhammad SAW bawa. Oh, baru akan terbuka dia selama ini dia salah memahami siapa Nabi Isa AS. Banyak lagi tuan. Ini wanita, orang kata orang perempuan dalam Islam ni semua kena zalim. Sebab apa? Perempuan kena tutup pakai tudung, orang lelaki tak payah pakai tudung pun tak apa. Aurat perempuan tapak tangan dengan kaki je, orang lelaki semua boleh. Pusat dengan lutut je tak payah buka. Orang perempuan nampak lebih terkongkong, lelaki nampak lebih terbuka. Orang perempuan duduk rumah dalam Islam, orang lelaki boleh pergi bekerja. Tuan-tuan, ini disebut tentang kebebasan bagi wanita dalam Islam. Yang mereka sangka orang Islam ni semuanya terhad, tak ada kebiasaan dalam Islam, dia akan dizalimi. Dah, Islam menjawab bagaimana kedudukan wanita dan kebebasan mereka dalam Islam. Dua bahasa tu kan. Okey, banyak pula tak habis pula. Okey, tuan-tuan, ni saya alhamdulillah masa saya pergi ke Sabah tuan-tuan, di airport saya nampak ada orang Australia, orang luar negara tuan-tuan, melancong juga tuan-tuan. Jadi kita bagi satu tajuk dia senang, The One Who Created Everything, iaitu satu yang menciptakan semua. Dia pun akan, siapa tu? Satu tu siapa? Buat semua siapa? Lagi orang yang minat alam, tuan-tuan. Dia pun baca satu, oh. Akhirnya dia tahu pencipta alam ini adalah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerja ni kalau dia dapat hidayah, tuan-tuan, besar pahala kita semua. InsyaAllah tuan-tuan. Banyak tuan-tuan? Last. Tak last lagi, banyak lagi. Okey, ini tentang Nabi Muhammad. Ramai orang masuk Islam tertarik dengan akhlak Nabi. Siapa Nabi? Ramai orang tak kenal. Orang yang bukan Islam duduk dalam Malaysia puluhan tahun tak pernah kenal siapa dia Prophet Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia, paling agung, paling baik, paling akhlak yang tak ada tandingan dalam dunia. Orang tak kenal. Artikel ini akan kenalkan mereka siapa dia Nabi Muhammad SAW. Insan terbaik, termulia dalam sejarah manusia yang tak pernah ada akhlaknya seperti itu. Okey, yang ni tentang Islam, apa itu Islam. Dan yang terakhir, second last. Dan iaitu ini bagi orang yang cari makna kehidupan. Saya selalu sebut dekat kawan-kawan ke yang mencari makna hidup, dia kata apa? Saya datang dari mana? Kenapa saya ada? Kemana saya nak pergi? Tuan-tuan tahu tak? Orang yang belum percaya Allah dan akhirat, dia tercari-cari makna hidup. Hidup ni nak pergi mana? Betul tak? Dalam diri dia bermain-main. Nak pergi mana? Kenapa saya ada? Kenapa saya kena makan? Kenapa kena belajar? Kenapa kena buat ni? Kenapa kena kahwin? Kenapa? Saya nak pergi mana?
Tuan-tuan, artikel yang pendek ini menjawab semua persoalan dalam jiwa manusia. Tuan-tuan, kalau campur dengan orang bukan Islam banyak, tuan-tuan akan nampak mereka hidup dalam keadaan terngiang-ngiang. Maksudnya, terpinga-pinga. Kalau saya tanya Haji, nak gimana je? Saya dah ada jawapan dah, tuan-tuan. Saya nanti mati Ustaz, mati bertemu dengan Allah Ta'ala, nanti Allah tentukan tempat saya, mudah-mudahan saya masuk surga. Tahu dah goalnya ke mana. Tapi ada orang tak tahu nak pergi mana. Nak buat apa? Kenapa dia ada? Adakah, saya cakap, adakah kamu ada untuk makan je? Tak. Kalau saya sakit tak makan juga. Adakah kamu ada untuk tak? Tuan-tuan, artikel yang ringkas ini menjawab persoalan tadi. Ada dalam bahasa Mandarin, ada dalam bahasa Inggeris. Okay, tak? Itulah saja tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan boleh gerakkan ini, khususnya dalam sempena nak masuk Raya Cina ni. Apa cara boleh buat tuan? Macam-macam. Antaranya, tuan-tuan boleh ambil beg plastik kecil, masukkan roti gardenia 90 sen tu, letak air mineral sikit, tuan-tuan jumpa orang ni, breakfast. Nah, ambil. Jadi dalam tu ada 2-3 yang boleh dibaca. Ataupun masukkan ke peti-peti surat rumah. Ataupun memang ada kawan baik, bagi sekali tuan-tuan. Macam tu. Jadi dalam keadaan 2 dalam 1. Okey? Itu boleh. Apapun cara pelbagai tuan-tuan buatlah tuan-tuan. Mudah-mudahan niat yang ikhlas, pertama Allah catat sebagai pahala. Kita buat orang terima hidayah pun kita dapat pahala, tak terima hidayah pun kita dapat pahala, kerana kita sudah melakukan dakwah atas apa yang kita mampu, tuan, insya-Allah. Tuan, jadi ada banyak tuan, kalau ikut ni ratus juga dah ni, tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, yang kita buat, yang akhir sekali ni pasal Quran. Apa di Quran? Kitab yang akan bawa revolusi balik dalam diri manusia. Baiki diri kita balik, spiritual, emosi dan sebagainya. Tuan-tuan, alhamdulillah kita semua jadi orang Islam dan kita nak nikmat ini orang lain semua kecapi. Kalau orang masuk Islam ramai tuan-tuan, yang dapat baik kita dan anak kita juga besok. Buktinya apa? Tuan-tuan duduk kat bandar Muar ni kan. Tuan-tuan dapati contoh tuan. Contoh, majoriti dekat luar ni masuk Islam. Apa yang dapat? Suasana orang Islam ramai walaupun bukan bangsa Melayu. Sekolah, zakat, ekonomi, politik, semua baik untuk Islam. Hanya dengan keislaman mereka. Tuan-tuan tahu tak, minta maaf saya sebut, pilihan orang bukan Melayu selain, apa pilihan dia kalau bukan agama dia? Maknanya kalau dia, contohnya Buddha, kalau dia nak keluar Buddha, apa pilihan selain Buddha? Hindu, kalau tak, apa tuan-tuan tahu? Ni saya adalah dapatan tu yang bersifat data yang sangat kuat. Pilihan orang Buddha, kalau dia keluar daripada agama dia, pilihan yang banyak berlaku dalam Malaysia adalah Kristian. Kenapa? Kenapa bukan Islam? Sebab banyak salah faham dalam kepala mereka tentang Islam yang masih kekal. Salah faham tu masih banyak je, sangat banyak. Kesalahfahaman tu wujud terlalu banyak. Berbeza dengan Kristian. Nampak tak? Jadi kita nak kerja kita banyak tuan-tuan untuk buat selamu. Okay? Kerja kita banyak tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah SWT berkati apa yang kita lakukan dan Allah tempatkan kita semua insya-Allah di kalangan para pendakwah yang mukhlisin, dan dengan tangan kita insya-Allah ada manusia yang mendapat hidayah. Setiap kali dia beramal, pahala untuk kita. Dia sembahyang, kita dapat. Dia ngaji, kita dapat. Sebab masuk Islam dengan asbab kerja yang kita lakukan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bismillah. Allahu Akbar.